Hai, Cikgu Hai, Aini. Assalamualaikum. Hai, Kak Yus. Waalaikumsalam. Ya, Okey. Hai, ada Kak, ke pelajar tu? oh, baru 4 juta ni. 4 4 juta. juta. Okey. Jadi, Okey. pelajar-pelajar di luar sana mungkin boleh share link kelas dengan, pelajar-pelajar lain atau ingatkan, ketuk sikit pelajar-pelajar yang lain mungkin tengah makan nasi, tengah makan apa kan, Kak Yus. Okey. Ya. Okey, jadi kita mulakanlah majlis ilmu kita pada malam ini. Untuk malam ini presenternya Cikgu Aini. Bukan cikgu dia nampak pun lain tu dia punya thumbnail tu jadi sebelum kita mulakan majlis pada malam ini, eloklah kiranya kita membaca surah Al-Fatihah bagi yang beragama Islam dan yang agama lain ikutlah agama masing-masing Okey. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, jadi untuk malam ni Cikgu Aini, mungkin pelajar-pelajar semester 1 ni tak berapa kenal lagi Cikgu Aini ni. Ya, betul lah. Ya kan? Pelajar Kak Ais mungkin tak kenal lagi kan. Okey, jadi untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, Cikgu Aini ni merupakan guru di College Pra-University Kota Kinabalu. College ni kat 6 Kota Kinabalu lah. Jadi Cikgu Aini ni memang dah lama mengajar KMK sejak dari sukatan lama lagi. Sehinggalah baru pun tak lama dah berakhir kan. Baru 2000. Jadi maksudnya dah sekian lama lah Cikgu Aini mengajarnya. Okey, jadi maksudnya di sini kepakaran Cikgu Aini tu memang tidak dinafikan lagi lah. Jadi kalau pelajar nak bertanya, boleh tanya banyak-banyak Cikgu Aini ni. Sebab dia akan insyaAllah boleh jawab semua kemusykilan pelajar-pelajar tersebut. Okey, jadi di sini Cikgu Aini untuk malam ni, Cikgu Aini akan kongsikan mengenai soalan trial Terengganu bahagian A dulu Cikgu Aini malam ni. Bahagian A saja. Bahagian A saja sebab apa nanti larut malam. Okey. Okey, jadi Cikgu Aini akan bincang kongsi ilmu bahagian A dulu. Jadi kita cuba tengok macam mana kalau baru ni Cikgu kongsi trial Kelantan walaupun tak habis lagi kan. Tapi sekarang kita cuba tengok mungkin puisinya sama tapi soalan yang berbeza. Okey, jadi okey, tanpa melengahkan masa, kita jemput Cikgu Aini untuk berkongsi ilmu pada malam ini. Silakan Cikgu Aini. Okey, terima kasih Cikgu Yusnida. Okey, bagi yang baru menyertai kelas cikgu pada hari ini, macam Cikgu Yusnida katakan tadi, saya Cikgu Aini dari College Prayu KPM Kota Kinabalu. Jadi biasanya kami gandingan bersama dengan Cikgu Yusnida. Biasanya saya selalu moderator untuk Cikgu Yusnida. Okey, jadi di ruangan komen ada ramai ini sebenarnya ada daripada Cikgu Yusnida punya pelajar mungkin. Yusrina. Ya. Itu Sina tu, Cikgu Sina. Okey, thank you. PFF. Lama tak muncul. Okey, kemudian ada Syukri, ada juga pelajar yang tahun lepas ni. Mungkin rindu. Halo Cikgu. Halo Abby. Kemudian ada pelajar semasa macam Nurul Syah. Okey, dan ramai lagi lah. Okey, jadi terima kasih kerana menghadiri kelas cikgu pada kali ini. Jadi untuk tanpa membuang masalah kan kita terus kepada ulang kaji macam mana menjawab soalan dan Cikgu sentuh soalan trial Terengganu yang mungkin sudah bertebaran sebenarnya di
apa di sekolah-sekolah di seluruh Malaysia. Okey, tetapi bila cikgu lihat sebenarnya dalam semuanya ada yang perlu kita perincikan supaya pelajar uh, dapat menjawab dengan lengkap maksudnya. Kita lengkapkan sebenarnya di sini dan mohon juga Cikgu Smida untuk memberi pendapat sekiranya ada apa, kekurangan di sana tolong tambah ya Cikgu Smida. Okey. Okey, insya-Allah. Okey, jadi seterusnya kita terus kepada sebelum apa-apa, ini cikgu ingatkan semula melalui penelitian sebenarnya daripada soalan 2012 lah kan. STPM baru ni modular sampailah pada tahun ini 2023. Okey. Berdasarkan soalan-soalan yang dikeluarkan dalam STPM sebenarnya. Jadi kita dapat lihat sebenarnya apa sebenarnya yang perlu dikuasai oleh pelajar dalam puisi tradisional dan cikgu akan sentuh lagi lah untuk puisi moden nanti. Okey, jadi apa yang perlu dikuasai oleh pelajar? Inilah yang akan bakal ditanyalah. Okey, jadi di sini dia akan tanya jenis, okey, kemudian ada ciri-ciri, dia akan tanya ciri-ciri, bentuk, teknik penulisan. Ini istilah-istilah yang digunakan lah. Kemudian ada aspek estetik. Estetik salah satunya estetik bahasa. Kemudian ada lagi beberapa estetik yang lain. Kemudian pemikiran, kemudian kepentingan karya, kemudian analisis. Analisis ini termasuklah citra atau gambaran masyarakat. Ingat pelajar kalau dilihat tanya guna istilah citra, dia bermaksud gambaran masyarakat. Kemudian maksud untuk puisi itu nilai, message, pengajaran. Dan ada lagi lah yang lain yang meliputi analisis sebenarnya. Tapi ini biasanya untuk puisi tradisional. Biasanya dia akan tanya jenis. Sekiranya soalan itu tidak mengemukakan sebenarnya tajuk puisi yang ditanya. Okey, jadi dia boleh tanya apa jenis di sana selain daripada ciri-ciri bentuk ataupun teknik penulisan. Okey, jadi ini secara ringkaslah. Okey, kemudian untuk moden yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah intrinsik, kemudian ada ekstrinsik, kemudian aspek estetik, pemikiran, kemudian ada gambaran, kemudian ada analisis, maksud, nilai, message, pengajaran. Dan apa yang cikgu lihat sebenarnya perbezaan antara puisi tradisional dengan puisi moden ini dalam soalan, puisi tradisional cenderung kepada ciri-ciri bentuk, binaan, teknik penulisan. Tetapi kalau puisi moden, apa yang cikgu lihat tidak pernah ditanya tentang ciri-ciri atau jenis. Jadi dia terus kepada apa kehendak soalan. Misalnya dia minta nilai atau dia minta message atau pengajaran atau maksud. Macam itulah. Dia terus kepada bahagian apa yang dia tanyalah di sana. Dia tidak akan tanya berkaitan dengan jenis atau ciri-ciri. Okey. Ya, kemudian kita terus kepada soalan trial Terengganu. Sebenarnya ini Taat Setia Raja sama seperti negeri Kelantan. Trial Kelantan di sana dia memilih soalan Taat Setia Raja dan rakyat. Dan untuk Kolej Tingkatan 6 di sini di Kota Kinabalu sebenarnya puisi ini pun sudah ditanya dalam soalan midterm. Ini cikgu pilih soalan ini berdasarkan analisis soalan dan ini tidak pernah keluar lagi. Jadi cikgu keluarkan untuk midterm. Jadi di sini lengkaplah maksudnya kebanyakan negeri pun mengunjurkan sebenarnya puisi ini yang keluar. Okey, dan kalau kita lihat di sini dia punya tajuk Taat Setia Raja dan Rakyat tapi dia tidak sebut pun apa. Dia tidak sebut pun
Apa jenis gurindam? Apa jenis gurindam? Apa jenis puisi? Jadi soalan dia pecah kepada 3, iaitu A, nyatakan jenis puisi-puisi di atas dan jelaskan 3 ciri-ciri yang terdapat dalam puisi tersebut, diberi 9 markah. Jadi dia tanya, disebabkan soalan ini dia tidak sebut pun apa jenis puisi dia tanya jenis di sini. Okey, kemudian soalan B, bincangkan 3 natijah daripada keharmonian hubungan raja dan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam puisi tersebut, 12 markah. Tengok kata tugas bincangkan. Kemudian istilah, ada istilah yang mungkin tidak selalu diguna oleh pelajar, iaitu natijah. Jadi pelajar perlu memahami apakah maksud natijah. Okey, kemudian soalan C, pada pendapat anda, apakah ciri-ciri raja atau pemimpin yang dapat dijadikan teladan oleh orang bawahannya? Orang bawahannya diberi 6 markah. Okey, jadi kita tengok dia punya taat setia. Ini pun seimbas lalu, ini adalah ringkasan sebenarnya apa yang ada dalam gurindam taat setia raja dan rakyat. Kita tahu taat setia raja dan rakyat ni adalah daripada puisi gurindam. Jenis dia ialah gurindam. Okey, jadi kita tengok ada ciri-ciri, ada fungsi, ada pemikiran, teknik penulisan, pengajaran. Okey, jadi mungkin di sana mungkin saja dia tanya ciri-ciri, dia mungkin fungsi, pemikiran, teknik penulisan. Dan di soalan tadi, soalan A, apa dia minta? Dia mintanya ciri-ciri. Jadi kita lihat apa ciri-ciri yang dalam nota ini. 2 baris yang bersajak, baris pertama soal baris, kedua jawab. Ini adalah ciri khas sebenarnya untuk gurindam. Semua baris adalah maksud, rima akhir terikat, patah perkataan 4-5, suku kata bebas, pemikiran dia tentang hubungan antara raja dan rakyat. Macam itu. Okey, dan kamu tengok pemikiran juga untuk soalan yang natijah itu mungkin kita boleh lihat dari segi pengajaran ataupun pemikiran di sana untuk dijadikan sebagai fakta di sana. Okey, jadi seterusnya kita pergi kepada soalannya. Jadi soalan A, nyatakan jenis puisi di atas dan jelaskan 3 ciri-ciri yang terdapat dalam puisi tersebut. Jadi di sana, terdapat kehendak soalan ini, terdapat 2 kehendak soalan sebenarnya. 1 nyatakan dan 1 jelaskan. Jadi bila menyatakan cukup 1 patah perkataan pun memadai jawapannya. Di sana tidak perlu membuat ayat. Jadi sana apakah jenis puisi? Jadi kalau jenis puisi ini ialah gurindam, macam itu jawapan pun sudah memadai ataupun gurindam pun sudah memadai. Sebab kata tugas hanya menyatakan, tidak perlu penjelasan ataupun huraian yang berjela-jela. Okey, kemudian soalan kedua, kehendak soalan yang kedua di sana tentang ciri-ciri puisi. Jadi tadi Cikgu impas semula apa yang diperlukan untuk ciri-ciri itu. Ciri-ciri ini mesti ada ciri khas yang mana membezakan puisi gurindam dengan puisi yang lain. Macam itulah. Okey, jadi kita tengok dia punya jumlah markah yang diberikan untuk soalan ini ialah 7. Yang mana soalan 1 nyatakan 1 markah dan ciri-ciri puisi ini diberi 6 markah. Jadi kalau 6 berarti kita kena bagi 3 lah kan, seperti dalam soalan. Okey, jadi kita tengok cara jawabnya. Nyatakan jenis gurindam, jenis puisi gurindam. Cara jawab, kamu boleh sebut beginilah. Jenis puisi di atas ialah gurindam. Hanya memberi fakta tanpa huraian dan contoh kerana dia hanya diberi 1 markah. Ataupun tulis gurindam noktah. Macam itu. Okey. Kemudian seterusnya soalan A yang kedua iaitu jelaskan 3 ciri-ciri yang terdapat dalam puisi tersebut. Jadi fakta pertama cikgu ambil ciri khas yang mana yang boleh membezakan puisi gurindam ini dengan puisi yang lain.
Okey, jadi fakta di sana ialah baris pertama adalah soal, baris kedua adalah jawab. Jadi huraian dia kamu boleh sebut ya di sana ciri khas atau istimewa yang membezakan puisi ini dengan puisi lain atau puisi gurindam dengan puisi yang lain. Lepas tu turunkan contoh, contohnya sana Raja Muafakat dengan Menteri seperti kebun berpagarkan duri. Okey. Kemudian kita tengok cara jawabnya di sana, apa yang kurangnya sebenarnya di sini. Apa yang kurangnya, apa yang cikgu tertinggal sebenarnya dalam fakta huraian fakta di sana. Dalam terutamanya bahagian contoh. Jadi di sana baris pertama soal dan baris dia sudah sebut. Tetapi untuk memberi penegasan, pelajar sepatutnya memberi pada baris Raja Muafakat dengan Menteri, buat kurungan di belakangnya di sini, mana pen cikgu. Okey. Pen. Okey, buat di sini sengkang di sini. Sini kena bagi baris apa? Apa ni? Di sini sengkang di sini adalah kamu boleh tanda di sini soal ataupun nama lainnya lah syarat kan? Cikgu Yusnida. Okey, kemudian di sini ialah ini adalah jawab, baris pula jawab. Di sini ialah jawab. Kena tanda di sinilah. Okey, mana satu baris, mana satu soal dan mana satu jawab. Di sini. Okey, jadi boleh ditanda di sini walaupun kamu sudah sebenarnya telah menulis di bahagian huraian ini. Jadi di sini dapat markah fakta, soal dapat markah fakta, dapat markah huraian dan markah contoh. Okey, kemudian kita tengok yang seterusnya. Okey. Fakta yang kedua ialah cikgu ambil bentuk. Bentuk. Jadi dalam bentuk ni kamu sebuah huraikan di sana. Bentuk yang dilihat melalui rangkap dan baris iaitu mempunyai 5 rangkap yang terbina daripada 2 baris serangkap. Jadi di sini 2 baris. Jadi kamu ambil dalam bentuk ni dia ada rangkap, dia ada baris, dia ada jumlah patah perkataan, jumlah suku kata dan sebagainya. Jadi sini diberi disebut tentang baris. Jadi memerlukan kebijaksanaan sebenarnya pelajar semasa menjawab soalan KMK dia hanya diberi 2 jam. Jadi kebijaksanaan untuk menggunakan masa sepenuhnya, jadi memilih dia punya contoh yang agak ringkaslah, maksudnya jangan ambil contohnya kalau kamu dilihat melalui rangkap, dia sebut bentuk dapat dilihat melalui rangkap, terdapat 5 rangkap. Jadi terpaksa menulis contoh itu sebanyak 5 rangkap untuk menunjukkan contoh. Tapi di sini cikgu ambil baris yang lebih mudah supaya kita ambil baris sahaja di sinilah. Okey, jadi bentuk yang dilihat melalui rangkap dan baris iaitu mempunyai 5 rangkap yang terbina daripada 2 baris serangkap. Di sini ya. Jadi kemudian turunkan contoh macam inilah. Kemudian di bahagian belakangnya tulislah dalam kurangan tu baris 1 atau sengkang di sana baris 1, tunjukkan di sini, tunjukkan di sini baris 1 kemudian baris kedua. Okey, kemudian seterusnya kita tengok fakta yang seterusnya, jumlah patah perkataan. Jumlah patah perkataan ini pun adalah salah satu ciri juga di sini
Jadi huraian dia jumlah patah perkataan adalah seragam, iaitu mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan. Macam Cikgu Yusnida hari itu dalam trial Kelantan ada sentuh tentang ini juga. Jadi apabila menurunkan contoh, sebaik-baiknya sebenarnya bila sebut mengandungi 4 hingga 5 perkataan, contoh yang perlu diturunkan adalah yang menunjukkan apa yang kamu hurai. Jadi ambillah contoh dalam puisi itu yang mengandungi 4 patah perkataan dan 5 patah perkataan. Minimum dan maksimum lah sebagai contoh. Jadi di sini perlu ditulis secara esei lah di sini, bukan dalam bentuk jadual lah. Jangan buat jadual. Ini pernah berlaku juga bila cikgu selalu ajar bahagian ini menggunakan jadual ataupun istilah yang cikgu guna ialah ijaraja, isi rangka jawapan dalam jadual macam ini. Jangan pula pergi menjawab seperti dalam jadual, tapi tulis dalam bentuk esei seperti ini. Okey, kemudian bahagian contoh itu juga perlu tekankan sebenarnya walaupun dia sebut sini mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan, tapi di bahagian contoh tunjukkan juga berapa bilangan. Ini salah ejen ya, pandai ini. Hormat akan orang pandai. Jadi di sana kiralah di sini ada 4 patah perkataan, jadi kena apa? Kena tulis di belakangnya 4 patah perkataan. Kemudian yang kelima, yang 5 patah perkataan juga disebut untuk memberi penegasan bahawa dia punya contoh itu adalah seperti yang telah dihuraikan lah. Okey. Kemudian jangan bagi satu saja, jangan satu contoh itu tidak boleh turunkan satu baris sahaja. Contohnya di sini dalam huraian mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan, tapi diletakkan hormat akan orang pandai 4 patah perkataan sahaja sebagai contoh. Contoh itu tidak akan diterima lah. Jadi maksudnya perlu ada kedua-duanya seperti mana yang telah dalam huraian di sinilah. Okey, kemudian seterusnya ini yang keempat, rima seperti mana Cik Yusnia cakap. Rima boleh berdiri dengan sendiri, boleh dijadikan sebagai bentuk, teknik penulisan boleh, aspek estetika bahasa pun boleh dijadikan sebagai fakta. Jadi ciri-ciri juga boleh digunakan. Rima ini boleh digunakan dalam menjelaskan ciri sebagai fakta lah di sini. Okey, jadi huraiannya rima atau rima akhir hujung yang tetap iaitu kemudian nokta, kemudian rima akhir yang seragam. Ya, ini menimbulkan kemerduan bunyi dalam penyebutan. Jadi bagilah kesan dia kan. Okey, kemudian contoh, tengok contoh dia. Rima akhir yang seragam ini menimbulkan kemerduan bunyi. Lepas tu contohnya diturunkan semula puisi itu. Okey, ada pelajar sebenarnya, ada pelajar yang memberikan contoh. Contohnya pada rangkap 3 baris rangkap 3 baris 1 dan 2. Salah. Jangan sebut jangan tulis begitu. Kalau tulis rangkap 3 baris 1 dan 2 begitu saja sebagai contoh, tidak dikira sebagai contoh. Jadi perlu turunkan semula contoh tersebut. Salin semula macam puisi dalam bentuk puisi yang dalam soalan itulah. Okey. Begitu juga dalam penulisan contoh ada yang buat disebabkan jawapan mesti dalam bentuk esei, ada juga pelajar yang buat puisi itu seperti satu ayat lah. Contohnya hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Dia sebut, dia tulis bersambung dengan huraian itu. Jadi ini menyebabkan dia punya contoh itu tidak sesuai lah di sana. Dan ada kalanya tidak kena bagi markah lah di sana. Jadi perlu tulis contoh itu seperti mana dalam bentuk
yang diberikan dalam soalan. Jadi letakkan semula sahaja. Yang hanya ditambah ialah untuk menunjukkan rima dia di sini ialah kena garis suku kata terakhir itu satu, dan satu lagi letaklah di hujungnya di sini. Okey. Ada juga masalah tentang ni. Kenapa yang seragam? Okey, walaupun di sana ada mungkin lupa ataupun tidak faham tentang rima ni. Okey, ingat di sini rima ialah bunyi suku akhir. Suku di perkataan di akhir tu di sini. Di sini belakangnya walaupun di sini T dia tetap Kalau perkataan di suku ayat di akhir ayat itu suku kata akhir ayat itu di dia sama juga sebab ada pelajar yang buat bila T dia tulis di sana apa? Bukan tapi dia tulis T. Mungkin dia tidak paham apa itu rima. Jadi di sini kena paham suku kata yang terakhir yang sama, seragamlah maksudnya. Macam ini, yat, di, dil, macam itulah. Jadi dia sama juga bukan dia punya huruf tapi Cikgu Aini. Ya. Mungkin pelajar keliru kan. Rima akhir ni dia kata bunyi yang terakhir ataupun huruf yang terakhir ataupun suku kata yang terakhir. Ya, betul. Jadi itulah yang berlaku Kak Yus sebenarnya. Ada yang pergi sebut, bukan lah tu cikgu, itu T. Bukan lah tu cikgu, itu semua. Mungkin di situ pelajar sebenarnya tidak faham. Dia sebenarnya bunyi suku kata akhir yang sama, bukan huruf. Di sana bukan huruf. Jadi pastikan dia tepatlah kan cikgu sendirilah. Ya betul. Kok pelajar tu masih keliru lagi kan. Ya betul. Okey. Jadi seterusnya yang kelima sebenarnya dalam skema Terengganu tu ialah jumlah suku kata. Jadi di sini perkataan jumlah suku kata itu dijadikan sebagai fakta di sini. Okey, jadi bagilah huraian jumlah suku kata adalah tidak sama, iaitu antara 8 hingga 11 suku kata. Jadi bila sudah sebut di sana 8 hingga 11 suku kata bererti kena turunkan contoh sebenarnya mengikut apa yang dihuraikan, di mana kena carilah mana baris yang ada 8 suku kata dan mana yang ada 11 suku kata. Jangan bagi rangkap ini baris begini, tidak boleh. Jadi kena turunkan semula dan buat slash macam cikgu buat ni lah. Macam ini. Jadi kena tanda macam ini, ada slash. HU, slash, KUM, kemudian deal, macam itulah di slash-slashkan. Kemudian di hujungnya sebenarnya kena sebut mana 18, mana 11 suku kata di sana. Membagi penegasan semula di mana contoh itu. Jadi sini contoh anda yang anda beri itu adalah sangat jelas lah maksudnya di sana. Tidak ragu-ragu pemeriksa akan bagi markah. Okey, kemudian seterusnya yang keenam, semua baris adalah maksud. Ini pun dalam skema Terengganu diberi sebagai ciri. Okey, dan dihuraikanlah di sini apa itu semua baris adalah maksud. Jadi maksudnya puisi ini mempunyai baris-baris yang mempunyai maksud seperti pada 2 baris dalam rangkap 3 yang menyatakan agar seorang pemerintah atau raja mesti menghukum rakyat dengan adil agar mendapat rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia membawa kepada maksud itulah. Okey, kemudian diturunkan contoh berdasarkan apa yang dihurai macam ini. Jadi dalam bentuk esei seperti yang di bawah inilah.
Jadi bila ditulis secara begini, cara begini dia akan jadi apa ni? Jadi kemas di sini. Jadi bila kemas, pemeriksa sebenarnya akan mudah untuk memberi markah sebab kemas dia tulisan dia, susunan dia berstruktur, di mana fakta di bahagian hadapan. Okey, dan kemudian menyambung, macam mana menyambung, sebenarnya menyambung isi kepada isi yang lain. Sebenarnya tidak perlu berjela-jela, cukuplah macam ciri kelima, seterusnya, macam itulah untuk menyambung isi. Okey, adakah ada lagi? Okey. Kemudian ada fakta lain yang menunjukkan ciri puisi gurindam iaitu dari segi gaya bahasa. Jadi ini pun sebagai apa cirinya. Jadi huraiannya puisi ini menggunakan gaya bahasa bagi membuat perbandingan bagi maksud yang cuba disampaikan di samping menimbulkan kesan keindahan dalam pengucapan. Contohnya turunkan seperti kebun berpagarkan duri. Macam ini. Tengok cara menyambung isi dalam bentuk esei. Ciri seterusnya gaya bahasa. Nokta. Jangan lupa nokta. Sebab apa? Kalau kamu sambung di sana, dia seperti sudah menjadi huraian panjang. Okey, jadi untuk membezakan mana fakta, mana huraian, mana contoh, kamu kena letakkan fakta itu di hadapan, jangan terlalu jangan berjela-jela, ringkas dan padat bahagian depan. Direct jawab faktanya, kemudian nokta, barulah diikuti dengan huraian, kemudian contoh, menurunkan contoh semula di sini. Okey, ada Cikgu Yusnina mau tambah? Tak ada dah ini nampak Cikgu. Oh ada. Okey. Ada lagi rupanya. Ya, kan. Kemudian ini yang ke-8. Cikgu Aini, ni Cikgu Wan Rosti ni ada ni. Tapi Cikgu Wan Rosti ni siap tanya Cikgu Aini. Dia kata kalau kemas, tadi kan Cikgu Aini sebut kemas. Kalau kemas tapi salah, dapat markah ke? Oh, kalau salah tetaplah salah, tak ada markahnya. Cuma senang sekurang-kurang sedap mata memandang. Itulah pasal. Sedap mata memandang. Taklah jadi stres tengok tulisan. Kan? Okey, kalau salah memang salah lah, tiada maaf bagimu. Okey. Seterusnya kita tengok, ini fakta yang ke-8. Ini pilihan, 3 sahaja diminta tapi cikgu bagi 8 di sini seperti skema yang diberi dalam Terengganu tu. Okey, jadi fakta ke-8 ialah mengandungi nasihat. Jadi huraian dia, kita tengok huraiannya, puisi ini mengandungi nasihat, kata-kata mutiara atau unsur teladan kepada khalayak seperti kepentingan permufakatan antara raja dengan menteri. Dia terus dia bawa untuk membayangkan apa contoh yang akan kamu berilah di bahagian huraian itu. Tengok contohnya raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Seperti mana yang dihuraikan macam inilah. Okey, jadi macam inilah cara kamu sepatutnya menjawab. Okey, seterusnya kita tengok soalan kedua. Soalan kedua. Bincangkan 3 natijah daripada keharmonian hubungan raja dan rakyat sebagaimana yang terdapat dalam puisi tersebut, 12 markah. Jadi cadangan jawapan yang diberikan sebenarnya inilah cadangan natijah daripada keharmonian hubungan raja dan rakyat. Jadi apakah itu natijah? Apakah itu natijah? Pelajar-pelajar di luar sana, pelajar-pelajar cikgu, pelajar-pelajar Cikgu Yusnida boleh bagi di ruangan komen apa maksud natijah. Sebab apa? Kalau apa-apa. Yalah, pelajar ni kalau beri je perkataan lain memang tak boleh jawab lah. Sebab dia tak prepare. Tak prepare mindset. Ingatkan selalu
Dia punya soalan tu sama je. Ya, betul. Jadi adakah pelajar-pelajar ada 21 di sana? 21 juta. Insyira Rahman, kesan. Okey, selain kesan, apa lagi perkataan lain yang merujuk pada natijah? Baru insyirah. Ada Baru 23 dia juta. Google lah ini. Dia Google lah tu. Ah, Google tapi tak dapat jawapan. Google tapi tak Nurul dapat Syah jawapan. Fadilah. Nilai dia tak bagi tanda soal lagi. Nurul Syah. Nilai. Habislah tak dapat jawab soalan kalau begini. Aduh. Google Syah. Google dulu. Apa itu natijah? Adib. Apa itu K? Adib. Apa itu K, Adib? Kenapa pula? Okey. Apakah natijah? Bagi cikgu bernapas sikit. Kesimpulan, Adib kesimpulan. Pengakhiran betulkah? Anas Hasni. Pengakhiran betulkah? Impak. Muhammad Hafiz. Sebab dalam di Google pun memang itulah jawapannya. Itu je yang diberitahu. Sebab tu dia orang cakap macam tu. Jadi natijah ni lebih kuranglah kesan, impak, apakah kesudahan setiap adanya keharmonian hubungan raja rakyat ni. Macam itulah keputusan Syukri Amin. Wow, ada Cikgu JC loh. Ini guru KMK juga ni. Okey, akibat. Akibat ialah betul keputusan, kesan, pengakhiran, kesudahan. Itulah dia punya maksud kan. Natijah ni. Jadi di sini dia punya natijah dengan adanya keharmonian hubungan raja dan rakyat ini, inilah yang dalam cadangan jawapan seperti selamat dan nasib terbela. Siapa yang selamat dan siapa nasib dia terbela ni? Dia macam tergantung. Macam siapa yang selamat, siapa nasib terbela. Di sini kena letaklah. Okey, kemudian mendapat kejayaan atau kemajuan. Keharmonian hidup, perkembangan ilmu, kualiti pendidikan. Yes. Nasib rakyat terbela. Jadi disebabkan sebenarnya soalan itu kata tugasnya ialah bincangkan, jadi dia punya rangka jawapan seperti inilah. Kita perlu bagi fakta, huraian yang terdiri pada apa, bagaimana, kenapa. Untuk ini hanya memudahkan pelajar untuk menghurai sebenarnya ABK ini. Macam mana pun bentuk kamu punya huraian sebenarnya diterima selagi dia sesuai. Tetapi untuk memudahkan yang beginner ni untuk menghurai sebenarnya yang pemula sebenarnya dia kena belajarlah macam ini. Kena ada menjawab apa, bagaimana, kenapa. Kemudian di kontra, ada kontra iaitu menunjukkan perbincangan di sana. Okey, kemudian diturunkan contoh. Jadi macam inilah fakta 1, selamat dan nasib rakyat terbela. Jadi selamat ini merujuk pada negara lah rasanya di sini. Okey, dan nasib itu nasib yang terbela itu adalah rakyat. Jadi impak dia punya natijah pertama, negara selamat dan nasib rakyat terbela. Okey, jadi kemudian kita tengok huraian. Sesebuah negara akan aman, terhindar daripada ancaman musuh dan nasib rakyat juga akan terpelihara. Apabila, bagaimana? Apabila seorang raja itu berlapang dada dalam setiap urusan dan kesannya rakyat akan selamat
daripada ancaman sebarang kezaliman dan penindasan. Jadi bila selamat berarti negara pun aman. Kemudian kontrakan, jika seorang raja itu zalim atau tidak berlapang dada dalam urusan, maka rakyat hidup sengsara, tidak aman, tertindas, teraniaya dan sebagainya lah. Tidak perlulah sudah hidup sengsara, kamu sebut lagi teraniaya, tertindas. Pilihlah mana yang sesuai di sana, yang kamu rasa mau ambillah di sini. Kemudian turunkan contoh, macam ini raja muafakat dengan menteri seperti kebun berpagarkan duri. Sebab apa? Dia merujuk pada permuafakatan di mana raja itu berlapang dada dengan orang bawahannya di sana. Supaya seperti kebun berpagarkan duri itu merujuk pada negara yang terjaga, selamat. Jadi di sini rakyat juga nasib rakyat juga akan terbela lah. Nasib rakyat di dalam negara itu terbela. Jadi macam inilah cara menjawabnya dalam bentuk esei. Begitu kemas. Jadi cikgu disebabkan cikgu Wan Rusti ada sebut tadi, jadi cikgu tambah sana kemas tepat, kan di sana jawapan mesti kemas dan tepat, jadi barulah mendapat markah. Okey, kemudian fakta kedua. Fakta kedua ialah mendapat kejayaan atau kemajuan. Siapa yang berjaya, siapa yang maju di sini. Jadi huraiannya macam inilah. Sesebuah negara akan berjaya dan mencapai kemajuan. Merujuk pada negara lah ni apabila, bagaimana? Apabila kedua-dua pihak iaitu raja dan rakyat bersifat jujur atau amanah dalam semua urusan. Jadi apa kesannya? Kesannya rakyat akan taat dan raja juga akan mudah melaksanakan tanggungjawabnya untuk memerintah sekaligus memajukan negara. Jadi kontranya apa? Jadi jika kedua belah pihak saling bersengketa, tidak jujur, maka negara akan sukar dimajukan ataupun negara akan menjadi mundur di sana. Okey, kemudian contohnya turunkan betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja, macam itu. Okey, jadi barulah jawapan itu dia punya ada huraian, ada kontranya, maksud menunjukkan perbincangan, barulah dia menjawab mengikut kehendak soalan itu. Okey, kemudian fakta ketiga, tengok mewujudkan keharmonian hidup. Macam mana? Siapa yang harmoni ni? Jadi kita dalam huraian kena hurai. Ketenangan dan kemesraan. Itu menjawab apa? Keharmonian ini merujuk kepada ketenangan dan kemesraan dalam masyarakat. Barulah harmoni. Jadi membawa kepada keharmonian itu ataupun ketenangan dan kemesraan dalam rakyat membawa kepada keamanan. Apabila rakyat mendapat keadilan daripada pemerintah. Macam mana keharmonian itu wujud disebabkan ada keadilan daripada pemerintah yang berkuasa. Jadi maka wujudlah suasana aman dan harmoni. Begitu. Kemudian kontrakan. Sekiranya rakyat tidak mendapat keadilan atau teraniaya, maka wujud kacau bilau ataupun negara tidak aman, negara menjadi huru-hara, macam itu. Okey, jadi keharmonian hidup itu berbalaslah, aman dan harmoni, sebalik dia punya lawanlah di sini. Aman lawannya tidak aman. Biasanya begitulah pelajar, dia guna tidak saja di hadapan. Jadi kamu sebenarnya boleh memilih perkataan yang sebaliknya itulah. Misalnya aman jadi huru hara atau kacau bilau, macam itu. Okey, kemudian turunkan contoh. Jadi disebabkan dia berkaitan dengan keadilan dalam huraian itu, turunkan contoh. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Macam ini. Okey, kemudian fakta keempat, perkembangan ilmu. Perkembangan ilmu. Bagaimana perkembangan ilmu? Apa itu perkembangan? Perubahan atau peningkatan pengetahuan. Bagaimana dia boleh berlaku? Apabila pemerintah membudayakan menuntut ilmu
daripada orang yang berilmu atau orang yang bijaksana, orang yang pandai di sini. Jadi apa kesan dia? Akan membawa kemajuan ataupun kejayaan dalam hidup. Kemudian kontra dia, sekiranya menuntut ilmu itu tidak dibudayakan, pastinya membawa kepada kejumudan ataupun kemunduran. Jadi lawan kemajuan atau kejayaan ialah apa di sana? Jumud ataupun mundur. Kemudian contohnya, turunkanlah dia punya contoh di sana, kasihkan orang yang berilmu sebab apa? Berkaitan dengan ilmu dalam fakta tu. Jadi tanda rahmat atas dirimu. Macam itu. Okey, jadi dia lengkaplah di sana, dia punya contoh pun sangat sesuai ya, relevan dengan fakta di sana dan huraian. Okey, kemudian yang kelima berkaitan dengan kualiti pendidikan. Jadi apa itu kualiti? Jadi kualiti berkaitan dengan mutu. Ada mau ditambah Cikgu Yus? Tak, Riah ni tanya, cikgu, kontra tu wajib ke? Kontra. Okey, Fakria. Kita tengok kata tugas kita tadi. Kata tugas dia sebenarnya memang, tengok soalan, bincangkan. Jadi memang wajib memberi kontra. Sekiranya pelajar tidak memberi kontra sebenarnya di sini, dia akan hilang markah di sini ya. Sebab apa? Dia punya soalan ini 12 markah. Jadi 3 kali 4, 12. Berarti di sini bila ditinggalkan kontra ini berarti dia hanya dapat tolak 1 markah setiap fakta 3 kan. Jadi 3 markah hilang. Jadi kontra itu wajib untuk soalan yang mempunyai kata tugas bincangkan. Mungkin Cikgu Aini dia ada cara lain. Mungkin Fakriah ni ada cara lain. Boleh je dia bincang, tak tahulah sebab kita cara yang paling mudah. Yang paling mudah untuk bincang tu, dia sebenarnya perbincangan je Fakriah. Dia perbincangan je, tapi cara yang paling mudah kita kontrakan. Kalau Fakriah ada cara lain pun boleh sebenarnya. Tapi asal menunjukkan cara yang mudah. Okey, sebenarnya bentuk perbincangan itu macam-macam kan. Tapi untuk bagi yang terutama yang semester 1 ni Cikgu Yus ni dia masih kurang pengalaman untuk menjawab soalan macam inilah. Jadi untuk pemula ini untuk hanya memudahkan sebenarnya. Cara ini hanya untuk memudahkan pelajar untuk tidak kehilangan markah perbincangan tersebut. Jadi wajib, kontra itu wajib untuk cikgu lah, untuk pelajar cikgu wajib. Sebab apa? Mereka belum pandai untuk membuat perbincangan dengan cara lain. Jadi di sini bergantung pada cara sendiri, tapi menunjukkan perbincangan. Di sini ya. Okey, saya berhenti di mana tadi Cikgu Yusnida? Quality kan? Okey, quality pendidikan. Okey. Cikgu ulang balik, fakta kelima, kualiti pendidikan, mutu atau kecemerlangan pendidikan dapat diwujudkan. Okey, apabila budaya menghormati, menghargai dan menyanjung golongan ilmuwan dalam kalangan pemerintah, kesan dia kemajuan pendidikan negara akan dapat dicapai. Di sini ya. Jadi kontrakan, ini cara cikgu membincangkan jika tidak hormat akan golongan pandai, pastinya golongan pandai tidak dapat membantu dalam meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini menyebabkan pendidikan negara menjadi mundur atau ketinggalan, kan macam itu. Okey, dan contohnya hormat akan orang pandai, tanda mengenal kasar dan cindai. Okey, jadi rasanya untuk soalan B tadi sudah cikgu bagi 5 fakta di sana dan memadailah sebab apa? Dimintanya 3 sahaja, tapi kita takut soalan itu pula tiba-tiba lah soalan dia minta, dia bagi gurindam tu tadi, lepas tu dia tanya soalan yang sama tapi markanya 25 markah. Jadi
cikgu bagi 5 fakta ni untuk selamatlah. Okey, walaupun soalan hanya minta 3. Okey, seterusnya soalan yang terakhir di sini. Okey, di sini memerlukan pendapat anda. Apakah ciri-ciri raja atau pemimpin yang dapat dijadikan teladan oleh orang bawahan? Cik Yusnida, apa pandangan kamu tentang soalan ni? Bila dia sebut apakah pandangan anda? Adakah perlu saya di dalam jawapan? Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri raja atau pemimpin yang dapat dijadikan teladan? Anda kan ada anda di situ pada pendapat anda, maksudnya kena ada saya lah. Ya, ingat pelajar, berhati-hati dengan soalan. Tengok soalan tu pada pendapat anda dia sebut sana, bererti jawapan mesti ada perkataan saya di hadapan lah kan di sana. Pada pendapat saya, ciri raja atau pemimpin yang dapat dijadikan teladan ialah macam tu lah kan Cik Yusnida. Dia punya betul. Sekurang-kurangnya kamu menyebut sekali. Sekali. Misalnya ini soalan bentuk pecahan kan. Maksudnya kamu mula ayat tu macam tu teruslah. Sekurang-kurangnya sekali. Kalau nak sebut setiap setiap isi pun boleh. Tapi sekurang-kurangnya sekali. Ya, betul. Kan? Okey, jadi di sini perlu diberi 6 markah dan dalam skema pemarkahan kemukakan 3 isi. 1 isi 2 markah, 1 markah fakta, 1 markah contoh. Jadi 3 darab 2 markahnya 6. Jadi di sini memerlukan juga penjelasan walaupun sedikitlah di sini sebab dia meminta pendapat anda. Jadi memerlukan penjelasan. Jadi cadangan jawapannya macam inilah yang diberi dalam skema tu. Sedia mendengar pendapat orang lain, berfikiran terbuka ataupun berfikiran terbuka, adil atau telus, budaya ilmu, menghargai cendekiawan, jujur atau amanah. Jujur atau amanah ni merujuk pada betul hati kan maksudnya di sini. Okey, jadi kita tengok walaupun dia punya skema pemarkahan itu dia beri 1 markah fakta, 1 markah contoh. Fakta itu sepatutnya diberi penjelasan walau sedikitlah. Okey, jadi kita tengok di sini sedia mendengar pendapat orang lain. Okey, jadi cikgu lupa apa di sini sebenarnya. Soalan ini ada perkataan anda. Jadi dimulakan ayat di sini, sepatutnya di sini ya pelajar-pelajar. Bahagian di sini kena tambah apa di sini? Okey, pada pendapat saya, dia makna perkataan saya mesti ada di sini. Okey. Pada pendapat saya, ciri-ciri raja atau pemimpin yang wajar diteladani oleh orang bawahannya ialah pemimpin yang sedia mendengar pendapat orang lain. Jadi penjelasannya sedikit macam ini. Pemimpin yang sentiasa berlapang dada dalam setiap tugasan supaya nasib rakyat terbela. Terus bagi kesanlah supaya dia ada penjelasan sedikit. Di sini kemudian turunkan contoh seperti ini. Okey. Kemudian sebab apa saya rasa dalam skema pemarkahan yang mungkin sudah diperoleh oleh pelajar sebenarnya dia punya skema tu okey ataupun rakan guru sudah terima sebenarnya dia punya skema pemarkahan tapi dia tidak sebut tentang pandangan anda. Jadi di sana dia tidak tekankan. Jadi perlu di sana bila menjawab soalan pada pandangan saya kena tulis dulu di depan tu barulah diikuti dengan ciri yang pertama. Jadi dia menjawab kehendak soalan yang memerlukan pandangan kamulah pemenangan calon sendiri. Okey. Kemudian kita tengok fakta Cik Gani, yang tu kita panggil respon soalan. Kita panggil respon soalan. Betul. Respon kepada soalan. Ya, betul. Kena respon soalan itu sebab dia memerlukan pandangan kan. Jadi jadi kena sebut di bahagian hadapan sekali lah sebelum ayat dia bersambung dengan fakta yang pertama. Jadi
jangan lupa bila soalan macam itu jangan lupa letakkan ataupun pada setiap fakta itulah, tapi macam kalau setiap fakta tu macam lain juga rasanya dia punya penulisan tu kan. Cuma apa yang penting sebenarnya macam seriusnya cakap letakkan sekurang-kurangnya pada ayat pertama lah. Direct jawab bersambung dengan pada pandangan saya terus direct dengan dia punya fakta pertama. Okey, kemudian kita tengok fakta yang kedua yang diberi ialah jujur amanah dan macam mana dia memberi penjelasan sedikit di sana sama ada A, B atau A, B dan K. Apa, bagaimana dan kenapa. Tapi di sana mungkin ada bagaimana terus atau dia hanya bagi apa saja, menjawab apa dan diikuti dengan kesan. Jadi sini ini adalah pilihan lah sebenarnya. Jadi jujur amanah, bersifat jujur amanah dalam semua urusan agar semua tanggungjawab terlaksana. Dia terus bagi akibat ataupun kesan di sana. Jadi kemudian contoh, betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Okey, jadi di sini kalaulah pelajar itu mahu memulakan juga penggunaan saya itu, pada pandangan saya yang seterusnya, dia sebutlah di hadapan di sana. Pada pandangan saya, ciri raja atau pemimpin yang seterusnya ialah jujur. Nokta. Jujur. Jujur / amanah. Jadi kalau pelajar guna amanah, fakta satu jujur, fakta ketiga amanah. Jadi dia sudah ulang fakta pelajar, jadi hanya kamu perlu pilih sama ada jujur ataupun amanah di sini. Perkataan dia lah, okey, sebagai fakta. Jangan sampai terulang fakta. Okey, fakta ketiga, seperti mana yang tadi, kamu boleh mulakan dengan pada seterusnya pandangan ciri yang seterusnya, kamu sebut perkataan saya pun boleh juga di hadapan di sini. Okey, jadi ciri yang ketiga ialah adil atau telus. Jadi huraian dia, huraian ringkas. Huraian dia ialah mengamalkan sikap adil dan telus dalam setiap urusan supaya rakyat mendapat kesejahteraan, bagi kesan terus. Kemudian diikuti contoh, betul hati pada raja, tanda jadi sebarang kerja. Okey, betulkah? Salah ni. Salah salah contoh lah Cikgu Yusnida. Contohnya sebenarnya hukum adil kepada rakyat, tanda raja beroleh inayat. Ini betulkan. Ini salah pelajar. Betulkan. Cikgu Aini potong, Cikgu Aini potong-potong. Nanti dia orang tengok slide je tu. Ya, betul. Aduhai. Ana point pen. Ini salah. Jadi mana pula pointer saya? Okay. Ini salah pelajar, ganti rangkap yang ketiga sebenarnya. Kenapa pula saya potong ini Kak yang ini? Allah. Ini contohnya salah. Jadi buat pembetulan di sana, fikir rangkap yang ketiga. Okey. Kemudian seterusnya fakta yang seterusnya, kenapa 5 sudah ni? Ni, ini sepatutnya terberganti ini. Ini fakta yang keempat sebenarnya. Aduh. Okey, ini fakta membudayakan ilmu ni fakta yang keempat di sini. Okey, jadi sini fakta keempat membudayakan ilmu. Membudayakan ilmu seperti menuntut ilmu dalam kehidupan agar mendapat kejayaan. Jadi kamu sambungkan ayat tu, kemudian diikuti dengan contoh. Di sini kasihkan orang berilmu.
Ini betul pula. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Di sini. Okey, kemudian seterusnya tapi tengok yang lain, fakta yang kelima. Ini yang kelima sebenarnya. Ini kelima. Okey, menghargai cendekiawan. Menghormati atau menghargai dan menyanjung golongan ilmuwan agar kemajuan negeri dapat dicapai. Jadi pemimpin sebenarnya di sini ya. Pemimpin yang menghormati, menghargai dan menyanjung golongan ilmuwan wajar dicontohi oleh orang bawahan agar kemajuan negara dapat dicapai. Contohnya, hormat orang pandai, tanda mengenal, kasar cindai. Okey, jadi rasanya itu saja bahagian B. Okey, ada ditambah, mau ditambah Cik Yusnida? Tak ada dah. Okey dah rasanya. Okey. Hanya salah contoh kan? Ya, dia orang kalau susah pun yang bahagian betul hati kepada raja tu je yang dia orang tak faham. Ya, sebab ada yang fakta 2. sebab cuba ada ini yang bagi. Apa? Cuba ini back betul hati yang ni dia orang tak faham lagi ni yang betul hati kan. Sebenarnya berkaitan dengan jujur, amanah, taat, setia. Taat, setia. Bolehlah tu. Dia orang tak faham yang tu. Yang lain semua rasa senang dalam ni punya. Kan? Jadi di sini sebenarnya bila menghuraikan siapa yang jujur amanah ni disebabkan itu ciri pemimpin, berarti perkataan pemimpin itu kena sebutlah macam dalam ayat di sinilah ada seseorang pemimpin yang bersifat amanah dalam semua urusan wajar dicontohi agar orang bawahan melaksanakan semua tanggungjawab yang diberikan. Macam itu. Jadi jangan lupa, jangan pula pergi tulis di sana sambung-sambung jujur amanah, bersifat jujur amanah agar terus. Jadi macam kita tidak tahu siapa yang jujur amanah ni sebenarnya. Jadi disebabkan soalan itu minta ciri pemimpin, ciri-ciri raja ataupun pemimpin kan. Di sana. Jadi kena sebut pemimpin ataupun raja di sanalah. Sama ada kamu guna raja ataupun pemimpin. Jadi habis soalan soalan 1. Jadi kita pergi kepada soalan 2, puisi moden. Cikgu rasa agak susah sedikit. Satu soalan pun 1 jam juga ini. Memang 1 jam satu soalan. Tak apa, habiskan puisi moden. Moden senang sikit. Tapi sebenarnya puisi moden ni ada bahagian bila menurunkan contoh itu agak sukar. Sebab apa? Skema yang diberi ini tidak diberi contohnya. Kalau skema Kelantan ya diberikan contoh, tapi ini skemanya tidak memberikan contoh puisi. Jadi kita tengoklah sama ada ni. Okey, dan soalan puisi moden ini berdasarkan sama dengan skema soalan Kelantan, seorang jemaah. Jemaah. Sama. Kan sama. Puisi je sama. Okey, tapi kita tengok soalannya pula. Tengok, tapi sebelum itu ingat seorang jemaah itu ada 2 bahagian. Dalam sajak itu ada 2 bahagian. Ada bahagian 1 dan ada bahagian 2. Okey, kita tengok. Ini cikgu bagi tengok je lah. Kamu tengok dalam buku sendiri. Kemudian kita tengok soalannya. Soalannya apa? Baca puisi tersebut dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya. Dan dia bagi, ini pun soalan pecahan juga, soalan A dan soalan B. Jadi soalan A dia minta jelaskan 3 sifat manusia yang terdapat dalam sajak di atas, diberi 9 markah. Jadi 1 isi 3 markah lah di sini. Kemudian soalan B, kata tugas dia ialah bincangkan. Bincangkan 4 mesej yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan anda hari ini, 16 markah.
Dia sudah sebut 4, memang kamu kena bagi 4 lah. Dan di sini adalah dia minta apa? Message. Dan ingat, message tu ada caranya untuk jawab. Untuk menyatakan fakta tu agak berbeza di sini. Tapi kita tengok satu-satu soalan ini. Kita bincang dulu soalan A. Okey, jadi soalan A ialah sifat apa ni? Sifat manusia. Sifat manusia yang terdapat dalam sajak. Maksudnya sifat manusia yang digambarkan dalam sajak tersebut. Jadi apa yang dapat diperoleh, apakah sifat-sifat dia ialah manusia yang mengerjakan solat berjemaah, manusia yang bersifat baik hati atau suka memberi bantuan, manusia yang menjalinkan ukhuwah sesama insan, manusia yang menjaga kesihatan, sifat manusia yang menjaga kebersihan, berzikir, mengingati Allah dan apa juga keadaan, dan sifat manusia yang memohon doa daripada Allah. Maksudnya dia mempunyai sifat-sifat manusia yang mempunyai sifat-sifat inilah di sini. Okey, jadi kita tengok cara jawab dia. Fakta 1, disebabkan kata tugas di sana hanya jelaskan, kita hanya perlu memberi fakta, huraian dan contoh. Dan huraian itu ini untuk apa? Yang macam mana pun huraian kamu, dia asal dia masih menjurus kepada jawapan itu diterima. Tapi untuk belajar menghurai, kita boleh gunakan cara yang cikgu bagi inilah. Okey, jadi fakta 1, mengerjakan solat berjemaah. Jadi dalam tengok dia punya huraian, solat adalah rukun Islam yang wajib dilakukan, dituntut semua tu. Kemudian bagi kesan, mendapat pahala berlipat kali ganda dan menambah ketakwaan, macam itulah. Okey, jadi kita tengok dia punya cara menjawab bahagian macam mana dalam bentuk esei. Jadi tengok di sini, sifat manusia yang digambarkan dalam sajak ataupun sifat manusia yang terdapat di dalam sajak ialah manusia yang mengerjakan solat berjemaah, nokta. Jadi itu sudah jadi fakta di sana. Kemudian solat adalah rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh semua penganutnya. Solat berjemaah pula dituntut dalam agama kerana amalan solat berjemaah diberikan pahala yang berlipat kali ganda dan menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, ini yang kurangnya di dalam skema jawapan dari Terengganu. Jadi cikgu turunkan, ini pilihan cikgu lah. Kalau cikgu sudah boleh bagi pandangan, dia punya contoh pun boleh juga. Jadi contoh yang cikgu turunkan di sini ialah bila berjemaah sesekali kami bersebelahan. Sebab apa? Dia sebut berkaitan dengan solat berjemaah di sana. Jadi dia punya contoh itu cikgu perkataan berjemaah itu ada di dalam baris sajak itu, jadi cikgu gunakan itu sebagai contoh di sana. Okey. Cikgu Aini, memanglah pelajar ni ada kalanya pelajar ni dia ambil macam ni je. Bila berjemaah, dia ambil je yang ada satu je ayatnya. Satu ayat je. Jadi bila berjemaah dia macam tidak habiskan cerita dia di sana. Jadi sepatutnya dia bagilah 2 baris yang menunjukkan kan ada 2 watak sana, penulis dan juga jemaah itu kan di sana. So jemaah tersebut. Jadi perlu bagi tunjukkan. Jadi turunkan macam ini, bila berjemaah sesekali kami bersebelahan. Bermaksud biar ada satu cerita lah. Biar ada satu cerita. Betul. Ya, betul. Ini kan pelajar Kak Ayus lah ramai juga yang ambil bila berjemaah. Sudah, itu je contoh dia. Sebab cikgu ajar kalau fakta tu ada berjemaah, carilah yang berjemaah. Dia pun tulislah yang tu. Aduh. Lebihkan sikit, lebih baik lebih sikit supaya cerita tu habis.
Ya, betul. Betul tuh. Jadi ingat belajar kalau menurunkan contoh biarlah habis ceritanya, jangan tak habis pun cerita dia. Kan. Oke, kemudian isi yang kedua. Saya tidak oke, isi kedua bersifat baik hati, suka memberi bantuan. Ini juga masalah, Kak. Baik hati kan dia terlalu universal, banyak, besar dia punya maksud. Jadi pelajar rasa macam tidak paham. Jadi kalau yang suka memberi bantuan itu mungkin orang boleh boleh imagine ataupun boleh pahamlah macam mana itu baik hati itu kan. Okey, jadi tengok kalau kamu tidak ambil baik hati sebab apa sukar untuk cari mana baik hati di dalam ni tiada perkataan tu kan. Jadi kita tengok, kita ambil yang suka memberi bantuan. Di sanalah, okey, huraiannya penyayang dan prihatin. Baik hati ini bermaksud penyayang dan memberi perhatian terhadap orang lain, menjadikan seorang itu bersedia membantu orang lain. Kesannya mendorong ke arah kebaikan dan hasilnya masyarakat akan sejahtera dan harmoni. Kemudian cikgu ambil contoh di sini, sesekali aku berhenti. Mempelawanya menaiki kereta, dia memberikan salam, bersamanya menerpa wangi haruman. Jadi sana, adakah betul ini contoh Cikgu Yusnida? Takut salah. Sesekali aku betul berhenti dah. mempelawanya menaiki. Sebab mempelawanya menaiki kereta. Kat situlah dia bersifat baik hati lah kan. Dia bagi tumpang maksudnya cerita dia di sana kan. Berarti dia memberi bantuan lah. Maksudnya untuk ke masjid. Maksudnya di sana. Okey, jadi sesuai untuk contoh itu, kita tengok fakta yang seterusnya. Kenapa fakta ketiga tiada? Aduh. Saya rasa fakta ketiga saya skip. Kak, sebab apa macam saya tidak dapat menurunkan contohnya. Okey. Kemudian cikgu ambil yang memang nampak. Jadi cikgu ambil yang memang nampak di dalam sajak tersebut. Okey, menjaga kesihatan. Jadi contohnya manusia yang menjaga kesihatan tubuh badan dengan cara beriadah. Jadi dapat menghilangkan tekanan, menjaga dapat kesihatan. Jadi jadi kamu macam yang cikgu bagi contoh jawapan di sinilah macam mana esei tu dalam bentuk esei macam inilah untuk fakta yang keempat yang cikgu bagi ini, dan kamu tengok contoh dia yang cikgu bagi adakah sesuai. Imam selesai memberi salam, dia berdoa singkat, kemudian menerjah keluar, melipat jubahnya, dia ligat berjoging di aspal. Jadi menjaga kesihatan, tiada perkataan kesihatan pun di dalam tu. Tiada pun menjaga kesihatan di dalam tu. Tapi cerita di dalam contoh yang cikgu bagi ada berkaitan dengan bersenam beriadah. Seperti dalam huraian itu, iaitu berjoging di aspal. Di sana. Jadi maksudnya selepas solat, jemaah itu dia pergi bersenamlah untuk menjaga kesihatan di sana. Okey, adakah betul ni Cik Yusnida? Sesuai atau tidak? Sesuai. Dia ligat berjoging di asfalt tu. Walaupun memang jauh lah nampak kan sebab dia duduk kat bawah, tapi sebab nak jadikannya satu cerita. Ya, betul. Ya. Sebenarnya saya dia kalau pelajar itu dia ligat berjoging di aspal macam dia tergantung ceritanya. Tergantung ceritanya lah. Kan. Okey, kemudian fakta kelima, menjaga kebersihan. Lepas tu menjaga kebersihan seperti menggosok gigi atau bersugi adalah amalan yang dituntut oleh Islam. Kebersihan gigi menggambarkan kebersihan diri manusia secara keseluruhannya. Contohnya, sebelum takbir dia sibuk bersugi. Boleh diterima dua baris tak? Bolehlah sebab dia memang habis dah cerita sebelum takbir dia sibuk bersugi. Dia sibuk bersugi. Jadi
Ya maksudnya di sini jemaah itu sebelum dia menunaikan ibadat solat, dia akan bersugi, dia membersihkan diri dia termasuklah gigi kan. Bersuki Oh ya. ya itu mau. Jadi itu menunjukkan kebersihan. Nah, di sanalah oke. Jadi contoh dia agak sesuai. Kita tengok lagi fakta keenam yang cikgu ambil yang jelas saja ini ya. Oke, berzikir mengingati Allah dalam apa juga keadaan. Seseorang Islam perlu mengingati Allah pada setiap waktu dan keadaan supaya dapat mendekati diri kepada Allah serta beroleh ketenangan. Jadi contohnya di sana setiap derap sepatunya dia menyebut kebesaran Allah. Jadi adakah tepat di sini? Adakah tepat dia menyebut kebesaran Allah itu maksudnya dia berzikirlah mengingati Allah kan di Mengingati sini. Allah dekat situ okey ya. Okey, kemudian fakta ketujuh, memohon doa kepada Allah. Ini sangat jelas ada perkataan doa itu ada. Setiap manusia yang beragama Islam perlulah sentiasa berdoa kepada Allah kerana Allah akan memperkenankan doa hambanya yang ikhlas. Jadi contoh yang cikgu turunkan, setiap denyut jantungnya dia menyambung doa yang tertinggal. Minta umur dipanjangkan, minta selamatkan anak isteri, minta selamatkan saudara. Sebenarnya banyak lagi kan dia punya minta selamat semua tu kan. Tapi cikgu hanya turunkan bahagian ini di mana dia jelas sebenarnya dia menyambung doa yang tertinggal. Jadi perkataan doa itu sangat tepat ada di sanalah. Okey, kemudian ini rasanya betul kan Cikgu Yusnida? Contohnya Betul. Kalau Kak Yus kan yang nampak macam ni kita letak di depan. Kalau ya, pelajar betul. besoklah yang nampak macam ni kan tadi tu maksud tersirat lah apa susah sangat. Ambil je yang memang macam ni pasti dapat tu. Tersurat. Okey, dan ini yang saya kasih tinggal nih Kak, menjalinkan ukhuwah sesama insan sebab saya macam ragu-ragu dengan dia punya untuk menurunkan contoh sebenarnya. Boleh juga bila dia cerita solat boleh menjadikan platform untuk mewujudkan hubungan silaturahim antara sesama manusia, melahirkan masyarakat yang sejahtera kesannya. Jadi contohnya bila berjemaah sesekali kami bersebelahan. Adakah sesuai? Ini agak tersirat kan ni, agak tersirat dia punya ni. Tapi adakah contoh itu tepat? Tapi bolehlah sebab dia kata bila berjemaah sesekali kami bersebelahan. Maksudnya dia memang menjalin hubung kenal. Di sana kan. Jadi itulah jadi pengajaran pelajar sebenarnya bila memberi dia punya fakta, ambillah yang memang sebaik-baiknya ada perkataannya di dalam sajak tersebut. Misalnya apa tadi kita tengok, kita pilih teruslah kan Cik Yusnida. Mengerjakan solat berjemaah. Okey, kemudian ini tunjuk yang tu ini, tunjuk yang depan sekali tu. Lepas dari soalan tadi yang ada map. Yang Pertaminda tadi. Yang ni. Okey. Dari yang banyak-banyak ni dia nak berapa tadi? 4. 3. 3. Jadi kamu tengoklah yang memang yang memang perkataan dia memang dah ada siap-siap dah. Jadi kalau kamu ambil yang ini. Kan? Berzikir, memohon doa. Okey, bolehlah tu. Cukuplah 3 tu. Yang selebihnya sebenarnya yang ini sebenarnya adalah secara tersiratnya kan. Jadi itulah pelajar kena bijak memilih fakta dalam periksa. Walaupun banyak tapi yang mana yang pasti kamu nak pastikan fakta kamu tu memang ada dalam skema. Memang terpilih dalam skema. Maksudnya yang memang tersurat memang akan ada. Betul.
Okey, kemudian kita terus beralih kepada soalan ditunggu-tunggu. Nanti kejap nak Cikgu Aini. Fakriyah ni ada soalan, Cikgu, soalan 16 markah mesti ada kesimpulan kecil ke? Soalan 16 markah masih ada kesimpulan kecil. Ini sebenarnya bergantung. Kesimpulan kecil itu sebenarnya untuk apa nih? Uh, uh, melengkapkan bahagian huraian. Untuk melengkapkan bahagian huraian, sekiranya tertinggal apa-apa, bahagian kesimpulan kecil itu adalah penyelamat. Tapi kalau rasanya lengkap di bahagian huraian itu, ya tidak ada kesimpulan kecil pun tidak apa. Tapi nasihat cikgu, buatlah kesimpulan kecil. Sebab apa? Kadang-kadang kita bila menulis jawapan sebenarnya pelajar ada yang tertinggal lah, jadi tiada ruangan untuk menambah baik. Jadi kesimpulan kecil itulah yang perlu dijadikan sebagai tempat untuk menambah kamu punya jawapan. Cikgu cakap bukan wajib bukan wajib, tapi ataupun bukan mesti ada, tapi ada lebih baiknya. Sure yang terbaik mesti ada kesimpulan kecil. Dan dia bergantung sebenarnya dengan soalan jugalah. Misalnya soalan ini bincangkan 4 mesej yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan anda hari ini. 16 markah. Aduhai, sudahlah soalan itu perbincangan, kemudian ditambah lagi dengan penerapan iaitu kehidupan Kemudian anda hari pula. ini. Mesej lagi. Soalan ni agak berat sebenarnya. Jadi kena hati-hati menjawab soalan ini. Okey, dan sebenarnya skema Terengganu ni ada saya baikilah. Sebab apa? Saya menunjukkan mesej ini sebenarnya pelajar, dia mesti ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Dalam faktanya mesti ada sebab dan akibat di sana. Jadi di sana mungkin dalam skema Terengganu ada yang tidak jelas tentang sebab dan akibat, cikgu baiki untuk penambahbaikan supaya pelajar boleh faham apa itu sebab dan akibat untuk fakta. Okey, jadi di sini cikgu ambil contohnya sana, beribadat dan melakukan amal kebaikan dapat membentuk kepribadian mulia. Jadi ada sebab dia ialah beribadat, kesan dia ialah membentuk kepribadian mulia. Kalau di sini dalam skema itu memanfaatkan kehidupan kita dengan beribadat dan melakukan amal kebaikan. Jadi dia tiada kesan di sana, jadi cikgu tambah membentuk kepribadian mulia. Baru dia jelas sebagai fakta untuk mesej. Okey, kemudian beriada, kemudian mendoakan kebaikan untuk orang lain. Mendoakan kebaikan membersihkan hati. Itu yang cikgu bagi betulkanlah supaya dia nampak di sana sebab dan akibat. Dia mendoakan kebaikan orang lain dapat membersihkan hati. Ayat dia macam itulah. Kemudian ketiga ialah menjaga kesihatan. Menjaga kesihatan dengan beriadah. Dia punya fakta begitu. Tapi cikgu betulkan di sana, beriadah mendatangkan manfaat kesihatan. Jadi dengan beriadah dia jadi sehat macam itu. Okey, kemudian seterusnya fakta keempat, setiap yang hidup pasti akan mati. Setiap yang hidup akan mati. Hidup itu sebab dan akibat adalah mati. Itu jelaslah. Okey, kemudian seterusnya sesuatu kebaikan sentiasa dikenang. Jadi maksudnya bila berbuat kebaikan akan dikenanglah maksud di sana. Dia jelas. Kemudian kebersihan mencerminkan keimanan. Kebersihan dia punya sebab, akibat dia ialah keimanan. Jasa. Ada Cikgu Yuslinda boleh komen di sana? Dalam fakta. Okey. Dan cikgu teruskanlah sebelum Cikgu Yuslinda bagi respon lah. Okey.
Jadi fakta ini rangka jawapan yang cikgu Apa buatlah. dia Aini? Line tak okey Aini. Asyik memang Okey. Aini cakap sepatah dia keluar. Ha. Apa dia? Okey. Message ni dalam skema yang Terengganu punya dia ada yang saya betulkan Cikgu Yusnida. Jadi ini adalah cadangan jawapan yang saya buat Okey. sendiri untuk menunjukkan sebab dan akibat. Boleh Cikgu Yusnida bagi respon adakah tepat yang ini? Memang untuk message ni memang agak sukar lah untuk pelajar nak buat, tapi yang pastinya biar bahagian sebab tu pasti betul. Sebab tu. Beribadat, mendoakan, yang tu biar betul. Kat depan tu sebab belakang ni kesan dia ataupun akibat dia macam-macam kita boleh buat. Jadi yang tu kalau Kak Ais kan Kak Ais lah rasa boleh bagi kelonggaran sikit, tapi yang depan tu biar betul lah. Maksudnya kita tak sebut benda lain lah. Kebersihan, kita sebutkan mendoakan, ambil yang nampak-nampak tadi juga. Kemudian letak akibat dia macam tu. Sebab Aini kalau dalam kita periksa pun nak cari yang tepat macam tu memang susah lah, terlalu susah. Memang pun. Kan? Okay. Lepas tu Cikgu Aini cuba betulkan terus tu. Ada juga pelajar yang tanya Aini, betul ke mesej ni tulis macam ni kan? Kita pun cakap lah sebab skema ni dia sentiasa berubah. Skema ni dia hidup. Dia berkembang. Biasa. Dia sentiasa berubah. Jadi kita ambil pengajaran yang lepas kan Cikgu Yusnida sebab apa? Yang message itulah pasal. Jadi inilah yang kami dapat sebenarnya untuk memperbaikinya. Biarlah bahagian depan itu memang tersurat di dalam sajak itu dan akibatnya memang macam-macam lah kan. Tapi ini cadangan cikgu lah, cadangan jawapan yang cikgu bagi sebab apa? Tidak skema jawapan dalam Terengganu Kak, dia tidak ada fakta-fakta yang tidak menunjukkan message, dia punya kesan message. Sebab itu cikgu buat cadangan jawapan macam inilah dan macam inilah saya buat. Okey, disebabkan kita tengok soalan ini, kata tugas dia bincangkan message, kemudian dijadikan panduan kepada kehidupan anda hari ini. Kehidupan anda. Ada 3 benda yang berat kena buat. Ada 3 tugasan. Betul. Okey, jadi cadangan jawapannya macam inilah. Okey, fakta beribadat dan melakukan amalan kebaikan dapat membentuk kepribadian mulia. Itu sebagai fakta. Jadi huraian dia menunaikan suruhan agama sama ada sunat atau wajib. Itu adalah beribadat. Maksud dia kemudian perbuatan bangun pagi dan bersolat jemaah di masjid adalah amalan ibadat yang dituntut dalam agama. Mengisi masa lapang dengan beribadat dan berbuat kebaikan akan membentuk kepribadian mulia dan meningkatkan ketakwaan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya begitu. Cikgu Aini ni pantang satu kesan. Jadi memang kena bagi 2 kesan lah biasanya cikgu syorkan begitu kan. Okey. Lagipun Cikgu Aini kalau satu kesan je dia macam ulang sahaja fakta. Dia nanti dia charge ulang fakta pula. Jadi lebih baiklah kita tambah satu lagi. Ya, betul. Itu tujuan sebenarnya kenapa kena 2. Okey, jadi kontranya disebab soalan itu perbincangan, kontranya jika tidak beramal ibadat dan tidak berbuat kebaikan dalam hidup pastinya akan dimurkai oleh Allah dan gagal membentuk kepribadian yang mulia. Macam itulah. Okey, kemudian contoh dalam skema pun tidak diberi, jadi cikgu beribadat. Jadi cikgu pergi carilah yang sesuai. Macam ini. Jadi contohnya pada setiap subuh bening sedang azan memancar di menara masjid. Kutemui dia tenang berjalan. Lepas tu sampai bila berjemaah sekali kami bersebelahan. Jadi sana beribadat ini sebenarnya dia agak
apa ni, dia tiada sebut pun beribadat kan dalam sajak, tapi dalam huraian itu dia sebut solat jemaah di masjid pada waktu bangun. Tapi ya. solat apa tu satu daripada ibadat lah. Jadi adakah kita ambil yang berjemaah ini sahaja ataupun pada setiap subuh bening ni Kak yang sesuai? Sebab kalau kita sebab depan ni beribadat. Jadi tapi boleh je kalau nak terus yang bawah pun boleh, tapi tak nak beribadat dan melakukan amal kebaikan dapat mereka pada mulia. Boleh yang atas ni sebab aku temui dia tenang tenang berjalan. Seolah-olah macam menuju ke masjid. Menuju ke masjid tu kan. Jadi itu lagi cantik lah. Jadi ambil yang paling depan tu lah pada setiap paling depan bening. tu. Sedang azan memancar di menara masjid, kutemui dia tenang berjalan dan sambunglah kan di sana. Okey, kemudian penerapan, ini penerapannya. Saya perlu beramal ibadat dan melakukan kebaikan seperti yang dianjurkan dalam ajaran agama seperti solat berjamaah agar dapat membentuk kepribadian yang tinggi dan kehidupan saya diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Jadi macam inilah ayat penerapan dia. Okey. Tapi penerapan ni kalau dia nak terus letak tempat huraian pun boleh. Ya, betul. Terus je dia letak kat situ pun boleh. Tapi kalau kamu tak pandai, kamu buat satu-satu macam ni, macam Cikgu Aini ni. Satu-satu Cikgu Aini jawab tugasan yang diberi tu. Sebab tadi bincangkan kontra. Kemudian apa dia yang kedua tadi ini bincangkan mesej kan. Ni mesej. Mesej. Kemudian dalam kehidupan anda macam ni penerapan. Jadi ada tersusun lah. Tapi kalau kamu besok dekat nak exam kamu dah terror dah, penerapan ni kamu terak terus je. Saya perlu terus je letak kat sini bahagian pada A tu, A B tu. Terus letak kat situ. Ataupun nak letak bawah dari APK pun boleh. Sebenarnya kalau dah pandai letak je di mana-mana. Ya, betul. Sebab kita sebenarnya kenapa saya buat macam ini supaya nampak itu mana satu penerapan. Sebenarnya mana satu penerapan yang diberi markah satu markah penerapannya. Sebenarnya dia punya cara pemarkahan ini, fakta akan diberi satu markah, huraian perbincangan satu markah, contoh satu markah, penerapan satu markah. Jadi maksudnya kalau pelajar itu bagi fakta, dia hanya bagi huraian tanpa kontra, hilang satu markah. Ataupun jadi bila benda tu arahan tu ada pada soalan, dia dah menjadi tugasan bagi kita. Kita perlu buat. Kalau contohnya bincangkan, maksudnya kita kena bincang. Di sini kontrakanlah. Kemudian mesej tu jadi di situ fakta satu, yang dikata mesej tu ialah fakta lah. Fakta satu markah. Huraian kamu kalau setakat buat ABK tu tak cukup lagi kalau tak dibincangkan. Baru dapat satu. Kemudian contoh tu mesti. Kemudian sebab ada tugasan dalam kehidupan anda. Jadi itu pun satu tugasan pada kamu. Jadi cukup-cukup 4. Jangan kamu kata kenapa kali ni cikgu tak beri markah tempat ABK. Sebenarnya ABK campur kontra tu. Baru jadi bincangkan. Baru dapat satu markah. Banyak menulis macam tu baru dapat satu markah. Ya, betul. Sebab soalan ni memang berat lah sikit. Tapi kalau selalu buat latihan okey je. Cikgu Aini ada soalan. Isyirah. Cikgu, kalau jawapan fakta sebab tu, kalau jawapan fakta sebab tu betul sudah, tapi kesan berbeza dengan skema, dapat markah juga macam tadilah ini. Macam rasanya dapat. Sebab apa, kita
memerlukan bahagian hadapan itu dahulu. Sebab apa? Pelbagai akibat itu pelbagai, pelbagai. Tapi adakah kesan yang kamu bagi itu lebih kurang dengan skema macam itulah kan Cikgu Yus. Jadi Ya. kalau dekat-dekat dengan skema tu memang akan diberi markah. Tapi kalau sangat jauh daripada skema itu dia memang tidak diberi markah lah. Tak dapat lah. Maksudnya, Kesan tu kan? pun pelajar kena tengok berkaitan dengan kalau contoh seorang jemaah, mestilah Hmm, kesan-kesan dia tu yang berkaitan dengan yang hmm. memang hampir-hampir lah yang ada dalam sajak tersebut. Janganlah pergi jauh Ya. sangat. Uh, kan sekarang jauh sangat daripada sajak tersebut menyebabkan dia memang larilah. Jangan lari Maksudnya lah kan. kesan tu. Akibat Okey, tu. Okey, jadi seterusnya kita mau cepat fakta yang kedua. Okey, mendoakan kebaikan dapat membersihkan hati atau ketenangan hidup. Ya punya fakta lah di sini. Ini yang sebenarnya tiada di dalam skema apa hanya hadapan yang sama tapi cikgu bagi dia punya akibat di sana. Okey, jadi kita huraikan memohon perlindungan dan kesejahteraan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang sentiasa mendoakan kebaikan. Tidak berdendam, malah pemaaf. Dapat menjadikan hatinya bersih, hidup dengan tenang dan dirahmati Allah. Kontra, tengok perbincangannya, jika seorang tidak berdoa, hidupnya tidak akan diberkati, dirahmati oleh Allah dan menjadikan dirinya seorang yang sombong. Kemudian contoh, ini juga penting sebab apa dalam skema dia tiada bagi contoh. Jadi contohnya ada perkataan berdoa kan, jadi kita ambillah dia menyambung doa yang tertinggal itu sampailah yang selamat itu semualah dia punya contoh, menunjukkan dia mendoakan kebaikan bukan saja pada dirinya tapi orang lain. Kemudian penerapan, saya perlu sentiasa berdoa agar saya sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta mempunyai hati yang bersih. Macam itu penerapannya lah. Okey, Okay, adakah Cikgu Aini ada penerapan soalan. betul? Nurul Dia Shah. lagi. Cikgu, kesan tu boleh dipakai balik untuk Fakta yang lain. Okey. Sebenarnya kesan itu mungkin ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai, tapi kena ubah-ubah sikitlah kan, Cuyus. Janganlah ya, ambil benda yang jangan sama saja. kalau nak buat 5 tu kan, ada 5 fakta kan, janganlah sampai 5. Ulang pun setakat 2 sudahlah, kan? Cari lagi yang lain kesannya. Kan? Okey, seterusnya ini contoh. Ini contohlah huraian dia macam inilah. Dia lengkap. Di mana sudah penerapan tu? Penerapan tu di bawah perbincangan. Di sini ya. Saya perlu ada perkataan. Tapi boleh saja macam Ci Yusin dia cakap, boleh saja terus di ayat pertama. Di sini saya kamu terus selepas fakta tu saya sebut di sini saya perlu sentiasa berdoa kerana kan di sini kerana perbuatan memohon perlindungan daripada dan kesejahteraan daripada Allah adalah perkara yang baik macam itulah Anda sebut di sana. Sebab apa dirahmati Allah tu lebih kurang dengan kesan di sini dalam bahagian K ni kan. Hidup tenang dirahmati Allah tu lebih kurang sama. Jadi kamu tambah saja perkataan saya di bahagian hadapan. Saya perlu sentiasa berdoa di sini. Kalau buat macam ini pun lebih senang pemeriksa sebenarnya carilah. Okey, kamu letak di bahagian hadapan ataupun bahagian selepas perbincangan. Okey, kemudian ini cara jawab dalam bentuk esei. Kemudian kita tengok fakta yang ketiga. Cikgu bagi hanya satu saja contoh. Jadi kamu boleh guna pakai baliklah cara cikgu tu.
Okey, fakta ketiga, beriadah mendatangkan manfaat kesihatan. Jadi apa itu beriadah? Bersenam atau melakukan kegiatan beriadah adalah salah satu ikhtiar untuk menjaga kesihatan. Aktiviti riadah seperti berjoging mampu menjadikan manusia lebih cergas dan bersemangat untuk meneruskan aktiviti kehidupan. Beriadah sekurang-kurangnya 3 kali seminggu untuk sihat dan cergas. Dengan kesihatan yang baik dapat menjalani kehidupan dan beroleh kejayaan. Jadi kemudian kontranya, sekiranya manusia tidak beriadah ataupun kamu sebutkan sekiranya manusia malas beriadah akan menyebabkan badan menjadi lemah dan tidak cergas. Tidak beriadah tu kamu sebut ganti malas pun boleh juga. Jadi hal ini menyebabkan kesihatan tubuh badan terjejas dan turut memberi kesan kepada kehidupan. Kemudian contoh disebabkan beriadah dia berkaitan dengan berjoging, jadi kita turunkan dia cerita yang tadilah di sebaik selesai imam beri salam, dia menerja keluar, dia lihat berjoging di aspal, macam itu. Okey, kemudian penerapan, macam mana ayat penerapan cikgu bagi di sana? Saya perlu mengamalkan aktiviti beriadah supaya tubuh badan saya sentiasa cergas dan sehat agar saya dapat meneruskan aktiviti kehidupan dengan lebih baik. Contohnya macam itu. Jadi ayat penerapan boleh masuk bahagian D, A, B, K tu di sanalah perkataan saya masukkan di bahagian huraian sana pun boleh sudah dijadikan sebagai penerapan ataupun asingkan seperti ini untuk memudahkan pemeriksaan sebenarnya. Okey, kemudian fakta keempat. Setiap yang hidup akan mati. Jadi mengakui hakikat kehidupan bahawa penghujungnya adalah mati. Jadi walau sehebat manapun kita menjaga kesihatan, bersenam, segala aktiviti yang diusahakan untuk menjaga kesihatan, ia merupakan ikhtiar semata-mata. Semua manusia akan mati apabila ajalnya telah tiba seperti mana yang telah Allah takdirkan. Oleh itu, manusia seharusnya membuat persediaan sebagai bekalan untuk menghadapi kematian. Kontranya, sekiranya manusia tidak mengingati mati, manusia akan leka dengan dunia serta tidak membuat amal kebaikan ketika hidup. Jadi di sini contoh, cikgu ambil satu rangkap terus. Di sini, kini bila selesai imam memberi salam, tidak kelihatan dia bergegas keluar. Jadi dia sudah menunjukkan macam dia jemaah tu tiada sudah di sana. Kemudian diikuti dengan cerita aspal lama merindukan seretan kasut putihnya di sana. Kemudian sama juga pejalan kaki pagi merindukan topi putihnya. Kemudian tapi degup jantungnya sudah lama berhenti. Dia menegaskan semula cerita itu bahawa jemaah itu sudah meninggal dunia. Berarti sudah matilah di sana. Okey, kemudian penerapan yang cikgu bagi, saya perlu mengingati tentang kematian agar saya sentiasa bersedia dan berbuat amal kebaikan sebagai bekalan kehidupan menghadapi kematian. Macam itu, bekalan menghadapi kematian. Okey. Kemudian fakta kelima, sesuatu kebaikan akan dikenang. Jadi kebaikan mengingati perbuatan baik seseorang lah maksudnya di sini. Segala perbuatan atau amalan yang baik seperti mendoakan kesejahteraan orang lain oleh seseorang yang telah pergi akan diingati oleh orang yang masih hidup. Amalan kebaikan seseorang yang telah mati akan terus diingati dan dikenang dia punya kesan, dan kontranya jika seseorang itu tidak membuat kebaikan dalam hidup, pastinya orang yang hidup akan melupakannya. Macam itu dia punya kontra. Dan contoh yang cikgu turunkan di sana, cikgu ambil di sini berkaitan dengan mengenang atau dia teringat di sana. Jadi cikgu ambil di sini, kini ketika aku berjemaah, di sisiku dia tiada, tetapi sugi dan usolinya memanjang di mataku. Kemudian penerapan, saya seharusnya sentiasa membuat amal kebaikan semasa hidup agar kebaikan tersebut terus diingati dan dicontohi. Cikgu Sida, adakah contoh itu tepat? Sekejap, lagi ni kita
Berkaitan dengan dikenang. Boleh memanjang di mataku tu. Yang jadi akhir sekali tu ada tu. disesuaikan. Ya. Jadi sesuai boleh. lah kan. Okey. Kemudian Ya, fakta sesuai. ke-6. Fakta ke-6, kebersihan mencerminkan keimanan. Okey, jadi di sana cikgu pergi tengok apa yang ABK tu boleh kamu tengok. Tengok apa memudahkan beramal ibadat. Seseorang menjaga kebersihan adalah tuntutan agama sama ada kebersihan fizikal dan mental. Seseorang yang bersih akan menjaga kebersihan diri melalui penampilan diri, perilaku maupun fikiran. Seseorang yang sentiasa menjaga kebersihan diri memudahkannya beramal ibadat, sihat tubuh badan dan menambahkan ketakwaannya kepada Allah. Kontranya, jika seorang itu tidak menjaga kebersihan atau jika seorang itu pengotor, bagi ganti itu menjaga kebersihan, tidak menjaga kebersihan pada jadi perkataan pengotor. Di sana pun boleh diterima, maka tubuh badan tubuh badannya tidak sehat menyebabkan seorang itu sukar untuk beribadat dengan sempurna. Jadi contoh adakah contoh ini tepat Cik Yusnida? Ni jubahnya putih, serbannya putih, kasutnya putih. Tu bersih lah tu, melambangkan kebersihan lah tu. Macam itu. Sebab apa? Dalam huraian saya sebut berkaitan dengan ketakwaan beramal ibadat. Sebab apa? Dalam cerita itu jemaah berjubah putih, serban putih, berkasut putih untuk ke masjid menunaikan ibadat solat. Macam tu kan? Jadi dia sebab boleh juga kita kata putih tu melambangkan kebersihan. Sebab kita nak kaitkan fakta. Boleh juga. Okey, kemudian tengok ayat penerapan. Saya perlu sentiasa menjaga kebersihan diri sama ada fizikal atau mental agar dapat mengekalkan kesihatan diri serta memudahkan saya beramal ibadat. Macam itulah. Okey, kemudian habis. Jadi itu saja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih. Tapi ada soalan. Ada lagi soalan? Adakah soalan? Tak ada dah soalannya. Serak-serak dah suara Cikgu Aini. Ya, betul. 1 jam 46 minit kan. Okey, jadi sebenarnya banyak dah Cikgu Aini tu kongsi dengan pelajar cara menjawab tu. Jadi kalau pelajar nak mantap lagi tajuk ni sebab tajuk kita sama. Teraya Kelantan dengan Teraya Terengganu. Tajuk sama tapi soalan tak sama. Jadi untuk pastikan pelajar betul-betul mahir, pelajar cantumkan dua idea tu. Dua idea tu jadi lagi faham lah. Pelajar akan lagi faham. Jadi kalau keluar soalan ni, bukan soalan lah, maksudnya tajuk ni, maksudnya memang sepatutnya pelajar mendapat markah yang paling tinggi lah. Sebab biasanya dalam peperiksaan, bahagian A lah pelajar boleh skor paling tinggi. Kadang-kadang tu 25 markah pun senang-senang je dapat. Kalau cara menjawabnya betul. Jadi cikgu rasa kalau macam ni, kalau keluar Taat Setia Raja dan Rakyat dengan seorang jemaah tu, memang patut pelajar boleh kuasai. Jadi betul. Sebagai menghargai perkongsian Cikgu Aini pada malam ini, kepada yang belum subscribe, terutamanya pelajar cikgu lah, mungkin tak kenal lagi Cikgu Aini ni kan, boleh kamu tekan butang subscribe, kemudian tekan personalize tu, loceng yang personalize tu. Nanti Cikgu Aini buat bila-bila je kelas, nanti akan bunyilah loceng tu, akan keluarlah notification tu. Loceng tu tak bunyi je, dia keluar notification tu. Ya, betul. Okey, jadi kalau yang dah dah pun ni, kamu juga bolehlah tekan butang like. Tadi dah subscribe kan, jangan tekan lagi lah yang subscribe tu, nanti jadi unsubscribe pula. Tekan like pula. Okey. Okey, ada lagi pesanan Cikgu Aini?
Pesanannya untuk pelajar-pelajar cikgu, sila ulang kaji sebab apa diorang sebenarnya akan trial pada minggu hadapan. Dilewatkan sebab apa pelbagai program di sekolah di college, jadi dia memberi masalah sebenarnya pelajar untuk apa ni belajar fokus untuk seminggu kemudian barulah diberi peperiksaan percubaan. Trial. Okey. Okey, jadi kalau macam tu pelajar cubalah kalau contohnya lah cikgu buat unjuran sendirilah untuk pelajar cikgu Aini baru ni dah keluar dah tak setia raja dan rakyat kan, takkan keluar lagi, mesti cikgu Aini keluarkan tajuk lain ni untuk trial kan. Cuba-cuba tengok tajuk lain tetapi caranya sama. Cara dia sama. Ataupun puisi dia sama tapi ditanya lain. Sama soalan lain, soalan lain. Macam tu lah. Ya, kan? Jadi yang pentingnya menguasai cara nak jawab tu. Kalau persoalan macam ni cara jawabnya. Kalau ciri macam ni cara jawabnya. Tak kira lah tajuk mana sekalipun. Jadi sepatutnya konten-konten dalam tajuk tu kamu dah pun kuasai. Kontennya senang je. Kalau sajak ni ataupun yang puisi tradisional ni kamu tahu maksud je. Kamu tahu maksud, kemudian kamu tahu cara menulis persoalan yang betul. Kan persoalan pun dah KO dah. Cara menulis persoalan yang betul. Kemudian yang lain tu ikut teknik je. Ikut teknik je. Betul. Sebab message ada tekniknya. Kamu kena faham lah. Cara nak jawab tu itu je lah. Jadi sampai di sini sajalah perkongsian Cikgu Aini yang sangat bermanfaat tadi. Jadi kamu gunakanlah sebagai panduan dalam periksa kamu nanti. Terima kasih banyak Cikgu Aini. Nanti buat kelas lagi. Kak Ai pun boleh relax kalau Aini buat kelas. Okey. Itu sahaja dari kami. Okey. Bye. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum.